tadi yang dah pun kita dapat di YouTube Live IKIM. Ada sahabat kita berikan soalan di situ. Tanya, Ustaz, apa hukum orang melakukan solat sunat qabliyah, ba'diyah, solat sunat lain jika masih ada hutang atau perlu qada solat fardu? Ustaz, berdosa ke? Bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perkara ini, kita perlu memahami asal usulnya, asal usul hukum yang akan diterapkan. Begini, kalau seseorang ada meninggalkan solat secara cuai, di zaman jahiliah dia tak solat secara cuai. Apabila dia mendapat kesedaran, adakah dia perlu qada balik semua solat yang telah ditinggalkan? Maka jawapannya ya. Ini adalah pandangan majoriti ulama, hampir-hampir menjadi ijma' ulama, yang bahawasanya wajib dia qada. Berdasarkan hadis Nabi SAW, fadainullahi ahaqqu an yuqda, hutang Allah itu lebih sepatutnya dibayar dan ditunaikan. Kalau hutang manusia pun, manusia perlu bayar, manusia akan menagihnya, apatah lagi itu adalah urusan hutang manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, oleh kerana solat itu ditinggalkan secara cuai, kaedahnya dia perlu mengqadanya dengan kadar segera. Dengan kadar segera. Sehingga kan contohlah, satu orang itu sengaja tak sembahyang subuh pagi tadi. Ni nak sembahyang zuhur ni. Adakah dia mulakan sembahyang zuhur dulu ataupun sembahyang subuh dulu? Misal, dia mulakan sembahyang subuh dulu. Mulakan apa? Sembahyang subuh dulu. Sehingga kan dia mulakan sembahyang subuh dulu walaupun menyebabkan dia terlepas sembahyang berjemaah. Begitu sekali nak suruh dia segerakan qada sembahyang yang dulu-dulu. Untuk merealisasikan, menyegerakan qada itu, dituntut supaya dia gunakan sepenuh masa dia. Berapa banyak masa yang dia ada, gunakan untuk qada. Hanya sebahagian masa sahaja yang dia tinggalkan, guna untuk cari keperluan, guna untuk bekerja, guna untuk makan, guna untuk rehat, guna untuk urusan peribadi. Selebihnya itu gunakan untuk mengqada. Di sinilah timbulnya yang disebut bahawasanya bila siapa ada sembahyang qada, adalah haram untuk dia buat sembahyang sunat. Dengan makna apa? Dengan makna sembahyang sunat ini kalau dia tak buat pun tak berdosa. Sembahyang qada ni adalah sembahyang yang wajib. Dan cara kita nak sampaikan kepada masyarakat yang berada dalam situasi ini, kita gunakan nada yang lain. Kerana takut orang tak faham pula, apa ni sembahyang, sembahyang pun boleh dosa ke? Maka kita terangkan macam ni, dengan nada sebagai mendakwah. Kenapa orang tu dia nak sembahyang sunat? Kenapa dia nak sembahyang sunat? Dia sembahyang sunat kerana dia nak dekatkan diri dia dengan Allah. Kalaulah dia rasa sembahyang sunat boleh dekatkan diri dengan Allah, sembahyang fardu lebih-lebih lagi boleh dekatkan diri dia dengan Allah. Maka tempat yang dia rajin sembahyang sunat tu, dia sembahyang qada. Dia ni rajin ni nak sembahyang sunat, nak sembahyang tahajud, nak sembahyang duha. Kenapa waktu itu gunakanlah, tak gunakan untuk sembahyang fardu. Waktu dia rajin sembahyang qabliyah 4 rakaat tu, dia gunakan untuk sembahyang qada zuhur 4 rakaat. Dia rajin nak sembahyang ba'diyah 4 rakaat, gunakan qada zuhur. Dan satu orang dia tak perlu rasa ralat sebab tak sembahyang qabliyah. Tak perlu rasa ralat. Sepatutnya kita kena rasa ralat yang kita ni belum qada. Tak perlu rasa bersalah pun. Tak perlu rasa bersalah tak sembahyang ba'diyah dan qabliyah. Tetapi kita kena timbulkan rasa bersalah. Saya ni kan ada qada lagi. Maksudnya saya ni ada hutang wajib lagi. Buat apa saya sibukkan diri buat benda yang sunat? Sembahyang sunat ni sembahyang juga. Itu yang peliknya, sembahyang sunat ni sembahyang qada pun sembahyang.
mengapa yang dia rajin nak semayang itu tak gunakan untuk semayang qada? Oleh kerana itu, gunakanlah. Kalaulah kerana dia sibukkan diri semayang qada, dia tak sempat semayang sunat, itu untung untuk dia. Dia jangan rasa takut, dia jangan rasa kurang, dia jangan rasa bersalah. InsyaAllah, ibadat yang paling cepat untuk kita dekatkan diri dengan Allah adalah ibadat fardu. Sehingga kan, kalau satu orang itu, dia hanya buat ibadat fardu sahaja, insya-Allah dia ada jaminan itu untuk dapat mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala.